perempuan. Jikalau perempuan itu satu, maka yang wajib oleh si isteri suami akan tiap-tiap mahar. Jikalau adalah jima' keadaan haram seperti watak suami isterinya, watak oleh suami akan istrinya, watak suami oleh isterinya akan watak oleh suami akan watak oleh suami akan isterinya yang suami hal keadaan haram, hal keadaan berihram. Pada ketika ihram. Pada ketika ihram. Pada ketika ihramnya isteri atau haidnya isteri, maka yang wajib oleh si suami akan tiap-tiap mahar seperti barang telah lalu oleh perkataan musannif dengan mati salah satu antara suami isteri. Tidak halwat dengan mas kawin. Tidak wajib mas kawin dengan sebab tidak wajib mas kawin dengan sebab halwat menyendiri. Halwat si suami dengan isteri pada kaul jadid. Dan apabila telah bunuh oleh perempuan merdeka akan dirinya sebelum berjimak dengannya perempuan, nescaya telah gugur oleh maharnya perempuan dengan khilaf. Barang jikalau telah bunuh oleh hamba perempuan akan dirinya yang perempuan, atau telah bunuh akannya perempuan oleh tuannya perempuan sebelum jimak, maka bahawasanya yang gugur maharnya perempuan. Ini aku faham tu. Selamat bang. KL. Jauh. Ya, apa minta mak dia? Minta mak dia. Balik kan Nusa. Jadi balik ya. Pagi tadi dia gerak pukul 4 pagi. 4 pagi. Orang lain belum bangun belum bangkit. Naik sepeda. Bangkit sepeda motor mungkin tapi sebelah. Naik sepeda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadza idza syi'ta salah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Seandainya salah seorang suami isteri tadi pagi berkahwin dan belum memberikan mahar kepada istrinya, belum menentukan berapa maharnya dan belum watak lagi, maka kalau yang mati itu perempuan, maka si laki-laki ini yang belum menyebutkan berapa mahar si perempuan ini, maka si laki-laki ini mesti membayar mahar misil pada adat negeri itu. Misalnya perempuan di negeri itu RM5.000, maka si laki-laki ini walaupun istrinya sudah mati memberikan kepada keluarganya RM5.000 adat. Tapi kalau tidak ada ketentuan yang pasti, yang sudah ada pastinya, maka keluarga wanita mungkin akan mengurangkan dari RM5.000 jadi RM500, karena belum watak pun belum mati. Mungkin tabrak, dilanggar kereta waktu pulang dari kahwin mati. Apa tu?
Ketika si lelaki ini berkahwin, tidak boleh sekurang-kurang ketika si laki-laki ini ketika akan nikah tidak menentukan, tidak memberikan, tidak menyebutkan mahar, maka dia tidak boleh ketika memberikan mahar ke si perempuan ini sekurang-kurang mahar yang apa? Yang kemarin tu, yang semalam tu, RM10. 10 dirham, tidak boleh. Karena waktu akan nikah dia tidak menyebutkan mahar, mas kawin. Saya nikahkan anak saya dengan kamu, saya terima, kan belum sebutkan mahar berapa. Maka si laki-laki ini memberikan kepada istrinya ketika sudah berjima jangan kurang daripada 10 dirham, berarti RM75. Tidak boleh kurang. Kalau lebih boleh. Dan tidak boleh lebih daripada 500 dirham. Itu karena waktu akad ini tidak menyebutkan mahar. Maka sebelum kahwin harus tentukan dulu berapa maharnya. Kalau sudah ditentukan sudah mudah, sudah tenang. Mungkin nikahnya cepat buru-buru, biar cepat selesai, macam tu. Yang susah nanti si lelaki. Kemudian tentang masalah mahar, apa saja yang boleh dijadikan sebagai mahar, apa saja yang berharga dan itu boleh dijadikan sebagai mahar. Ini berharga. Berapa ini harganya? Berapa harganya? RM7. Nah, inilah boleh jadikan mahar. Saya nikahkan dan kawinkan anak saya dan kamu dengan daun buku ini. Ini kan berharga. iPhone boleh tu iPhone. Boleh. Yang penting berharga. Itu sah jadikan sebagai mahar, mas kawin. Tapi kalau makanan tak boleh. Karena makanan itu jadi membusuk. 2 hari dah membusuk. Kecuali buah-buahan yang di tempat meja tamu apa ni? Buah-buahan yang tidak busuk tu. Anggur. Hiasan. Ha? Rumah. Yang karet dibuatnya dari karet. Itu boleh karena berharga. Jadi taruh di tempat meja tamu. Bukan buah-buahan yang dimakan. Buah-buahan karet. Mirip buah kelapa, mirip buah anggur. Nah, itu boleh karena berharga. Telah disebutkan bahawa mahar itu tidak boleh kurang daripada RM75. Tidak boleh lebih daripada berapa? RM3.500. Itu menurut agama. Itu menurut adat. Sudah balik lah. Itu sunat. Di negara kan sudah membuat peraturan. Negeri Sembilan lain lagi, negeri Pahang lain lagi, negeri Selangor lain lagi kan. Itu terserah adat. Al-adatu muhakkamatun. Adat itu jadi hukum. Jadi dari dulu macam ni, tapi kalau nak ikut sunnah macam ni. RM5. RM5 lah. Murah. Nanti jangan itu aja, itu sahaja. Kalau tapi untuk selepas daripada kahwin kan mesti ada biaya juga, belanja. Jangan cuma itu saja, itu bahaya juga. Nanti selepas kahwin cerai, itu masalah lagi. Itu bukan tujuan asli untuk kahwin kan. Kahwin tu memperbanyak umat Muhammad dan menjaga, bukan memperbanyak saja. Menjaga, memberi makanan. Ini tak ada kerja, cuma yang ada RM75. Nah itu tak ada apa-apa lagi. Kerja tak ada, bayar. Itu membunuh orang. Kalau kita sanggup berpuasa, okey, tapi masalahnya isteri kita tak sanggup, anak kita tak sanggup puasa. Itu masalahnya. Kita jadi durhaka apa? Zalim, bukan dayus, zalim. Isteri kita mungkin taat, anak kita nanti mesti makanlah, bukan makan angin, tak mungkin. Mesti ada belanja. Jadi sebelum kahwin mesti ada cukup belanja. Bukan hanya cukup untuk mas kahwin sahaja, tapi mesti selepas nikah akan ada juga belanja-belanja, mesti dipersiapkan. Kalau tidak haram berkahwin macam tu.
Itu menzalimi anak orang nanti. Anak dulunya si wanita itu baik-baik dijaga oleh orang tuanya sampai kita rusak. Makan sekali sehari, dua hari sekali makan. Waduh. Puasa hari-hari. Puasa 2 hari. Air yang ada kan enggak cukup untuk makanan air. Tidak menghilangkan lapar. Menghilangkan dahaga boleh. Kalau lapar tak boleh dengan air. Lanjut, boleh berkahwin boleh dijadikan mahar barang yang manfaat yang sudah maklum seperti mengajarkan Al-Quran. Saya kawinkan dan nikahkan engkau dengan anak saya dengan mahar mengajarkan Al-Quran untuk anak saya. Ini cocok untuk mualaf. Tapi kalau saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak saya dengan bacaan surah Ar-Rahman, tidak sah. Karena tidak cuma hanya hari itu saja manfaat, tapi kalau mengajarkan Al-Quran itu sampai kiamat bermanfaat. Ia bisa baca Al-Quran. Tapi kalau memperdengarkan itu tidak manfaat. Cuma itu saja, hari itu saja yang bermanfaat. Tidak sah jadikan sebagai mahar, mas kawin. Ada di Malaysia macam itu. Memperdengarkan bacaan Al-Quran surah Ar-Rahman. Itu tidak sah sebagai mahar. Karena manfaatnya itu hari itu aja yang dengar pun. Tapi kalau mengajarkan Al-Quran, mengajarkan kitab sampai bisa, itu boleh jadikan sebagai mahar. Ada orang yang mentalak istrinya sebelum menjima, maka gugur setengah. Kira dalam akad kahwin itu dia menyebutkan maharnya RM10, RM10.000, maka potong setengah, RM5.000. Itu sebelum jima. Adapun setelah jima, walaupun 1 kali saja, maka dia wajib memberikan seluruhnya. Mentalak ini bukan mati. Dan jikalau si suami ini menjima istrinya dalam keadaan ihram ataupun dalam keadaan haid, itu wajib juga memberikan seluruhnya mahar. Waktu kahwin, istri itu lagi haid, malamnya langsung dia jima, besoknya dia cerai, itu mesti dia berikan semua mas kawinnya, walaupun dia watak dalam keadaan haid. Kalau nak kahwin dapat malam pertama kena tanya isteri. Dulu lampu hijau, lampu merah. Lampu isyarah hijau, lampu isyarah merah. Lampu kuning, bahaya lampu kuning. Kalau lampu kuning bolehlah lewat. Kalau lampu merah, tak boleh. Tak nak. Pas lagi pun hari ni kahwin, nanti malam awal mula haid. Haidnya pun 15 hari. Waduh. Kacau. Back mood tengok. Aduh, mesti dengan isteri, boleh dengan isteri. Mungkin kita talak pun tak boleh kita minta cerai pun. Cerai. Banyak biaya, menghabiskan biaya. Tiba-tiba dah cerai, bahaya tu. Menghabiskan banyak belanja. Cerai lagi. Jima pun boleh. Rugi. Bila jima dulu baru cerai tu. Jangan. Walaupun buruk perangannya, jangan pun dicerai itu. Ada yang dekat Indo tu, dia nikah lepas tu dia talak kat situ juga. Ada satu video. Ya. Kenapa macam tu? Tak tahu kenapa lelaki tu. Lepas tu perempuan tu menangis. Lepas tu ada orang minta parti tumbuk si lelaki tu kat situ juga. Lepas tu akad nikah. Itu dipaksa, mungkin nikah paksa. Malaysia Lelaki tu dia nak balas dendam kat perempuan tu. Biar malu lah. Nak bagi title perempuan tu macam janda lah situ. Ya, itu tujuannya ya. Boleh masuk akal. Janda perawan. Janda kembang. Tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang pada saya yang kelas 3 ada itu yang kelas 11. Mulai pada yang kelas 3 ada itu masuk dalam kelas 11. siap. Saya berdoa.
Surah qalilan. Seandainya selepas kahwin si suami ni tak nak berjima dengan isterinya, bersunyi, sedih malu, takut. Suami tengku. Suami, Ada je lah. suami takut isteri. Ini lelaki lah. Ini mesti baharnya setengah baru mesti dibayar karena belum berjima. RM10,000 bayar setengah dulu. Tak jima-jima. Alasan sampai berbulan-bulan tak jima-jima. Alasannya tak sedap badan, tak sihat badan. Padahal dah ada inginan tu jima. Pergi ngapa? Ada ke macam tu? Dah ada ya? Ada. Ada tengku. Di Mofi ada. Ada di kampung saya ada. Tak. Tapi bukan laki-laki, perempuan. Tak mau terima. Masalahnya waktu sebelum kahwin dia suka sekali sama laki-laki ini. Waktu dah kahwin dah lain lagi. Macam tak biasa juga. Macam Tapi masalah kenapa tak dikasih? Kan? dia kena belajar tu. Masalahnya sampai beberapa bulan, sampai 6 bulan. Tak dikasih. Kan kacau masa untuk kahwin tak dikasih satu sekalipun. Akhirnya dikasih, itu pun terpaksa dikasih. Dah itu sekarang dah dipasah. Itu yang anehnya begini. Beli pasar. Pasah. Katanya si laki-laki enggak memberikan kamu kan belanja untuk si isteri. Padahal sebelum kahwin dia si perempuan ni sangat suka sekali untuk si laki-laki ni berebutan untuk biar si laki-laki ni melamar dia. Padahal banyak orang yang perempuan yang ingin dilamar. Tapi kebetulan jatuh pada dia. Anak orang kaya. Si laki-laki ini miskin. Itu yang kejadian di kampung, di tempat saya, bukan kampung saya, kampung tetangga. Sekarang dah dipasah perempuan. Tapi dah hamil. Saya tak menyedihkan. Sebab apa ni? Hah? Sebab apa? Karena alasan si perempuan ini karena si laki-laki tidak memberikan nafkah untuk dia. Nafkah lahir. Kan sebelum kahwin sudah dipaksa untuk dilamar, untuk biar dilamar. Tapi selepas kahwin tak dikasih. Tak dikasih jatah. Sampai nak 5 bulan. Oh, nafkah batin tak? Si laki-laki okey siap standby. Tapi perempuan enggak mau terima. Alasan ni haid, lemah waktu dah sembuh dah haid. Sakit. Sumpat kan tu? Ha? Bukan, tak tahu lah. Tapi hari lepas bulan ke-6 dah dikasih. Ini pun dikasih secara paksa. Sekarang dah hamil tapi dah dipasah. Kan lucu ceritanya. Menghabiskan lebih kurang RM30. RM30,000. Banyak tu. 1 juta. Bukan dia tak Sekarang perempuan itu dah ke isterinya, ke ibunya lagi. Entah macam mana dibuat macam tu. Itu yang terjadi pada kawan saya. dia tak biasa. Tak sedia nak berkahwin dengan orang miskin. Kenapa dulu disuruh lamar? Itu masalahnya. Kacau. Ada perempuan lain yang nak disuruh lamar dia. Dia sendiri untuk Handsome dilamar. ke lelaki tu tengku? Ha? Ganteng ke lelaki tu? Ganteng. Oh, patutlah. Mungkin dia Sebab ganteng tak lah. betul-betul mencintai juga. Tahu. Yang jelas si laki-laki ni hampir gila. Kacau. Orang paling termasuk orang pandai. Kasihan. Miskin tapi dapat menyediakan belanja sampai 100 juta, RM30,000. Dia jual ini, jual itu kan keluarganya. Akhirnya dah kahwin. Saya pikir dah bahagia, rupanya tak. Di bawah saya itu umurnya masih muda sekali. Umur 23. Itulah jangan muda. Ini jangan nikah muda. Itu masalahnya. Kalau nikah muda harus persiapannya cukup. Mental cukup, belanja cukup. Ini belanja cukup, mental tak cukup. Dia mental. Mental tak cukup. Macam tengku kan. Hah? Macam tengku. Saya tak siap mental tu. Ada nikah gantung ke tu? Hah? Ada nikah gantung ke? Nikah gantung. Nikah kantung. Nikah kontrak. Ya. Dia nikah gantung ni dia macam Tergantung. Ustaz Yud cerita dia kita menikah dengan perempuan tu tapi syarat jangan berdua-duaan. Maksudnya tak boleh macam kalau duduk sekali. dia tak duduk sekali sebab laki bini dia sambung belajar di situ lah. Tapi dia suami isteri lah. Tapi dia tak bayar kalau dia dah Tak wajib nafkah lagi. tak wajib nafkah. Ya, tak baju nafkah. Tu nama nikah gantung. Ada tempoh. Mesti dah. Selagi belum jima. Itu Kalau sampai 10 Kalau tahun, dia 10 tahun kalau dia berdua-duaan dalam bilik walaupun tak buat apa-apa pun dah kira kena bayar. kenapa? Bayar belum jimat. batal gantung lah. Dia batal lah nikah gantung. Sudah duduk sekali. Oh, syarat dah disyaratkan. Ya, baru setengah lah. Bayar setengah. Ni kalau sudah berdua-duaan.
Tapi kalau belum mudah-mudahan belum Ada ke istilah tu dalam Islam? Ada. belum pernah. Tapi boleh sah. Macam Ustaz Hidayat macam tu. Ustaz Hidayat pernah kan? Ustaz Hidayat. Kemudian Ustaz apa lagi? Ustaz Hidayat 7 tahun. Bukan Ustaz Hidayat. Ustaz Hidayat menunggu isterinya 7 tahun. Menunggu untuk kahwin. Apa ada kemarin? Buya Yahya. Oh, boleh. Pernah dengar Buya Yahya? Pernah datang sini kan? Benar-benar. Beliau kahwin, beliau tempat laki-laki, isterinya ada perempuan, waktu balik Indonesia baru berkumpul. Nanti isteri beliau dinafkahi oleh orang tuanya, beliau sendiri dinafkahi orang tuanya, belum berkumpul. Entah berapa tahun, balik ke Indonesia baru kahwin di sana, di Yaman, di Tarim. Nah itu sah. Kalau nikah tu macam mana? Kalau isteri tak ada, dekat isteri tak apa. Sah. Yang penting ada wali, yang penting ada si isterinya ada walaupun di rumah, di mana-mana, yang penting ada. Ada orangnya, bukan gaib, bukan jin. Tidak mesti harus hadir pada hari itu. Itu masalahnya, kalau bawa dalam masjid bahaya tu. Kalau dia lagi apa? Haid, haram. Ada di Malaysia macam nikahnya dalam masjid, nanti bawa isteri-isteri yang dalam masjid ada. Itu. Kalau ada haram. Bagi kadang-kadang dia rahsiakan. Rahsiakanlah. Macam tak kahwin. Ini tak boleh tu. Tak boleh. Kalau boleh tapi kalau dia lagi haid haram. Walaupun lagi pesta walaupun lagi walimah haram. Kalau di kampung saya di daerah sana perempuan itu tunggu di rumah. Akadnya di masjid. Kemudian pengantin lelaki balik ke rumah baru jumpa dengan isteri. Baru ambil gambar. Tak boleh ambil gambar dalam masjid. Okay, next. Walaupun lagi haid, walaupun lagi ihram, ketika si suami ini telah menjima satu kali, walaupun dalam keadaan ihram ataupun dalam keadaan haid, maka seluruh mahar mas kahwin harus diberikan kepada si isteri. Ya. Lanjut. Wa idza qataltal. Seandainya seseorang wanita, isteri kita, membunuh dirinya sendiri sebelum kita menjimaknya, maka tidak gugur maharnya si perempuan itu. Kacau ni. Kahwin tadi pagi, belum kita balik, belum kita jima, malamnya dah bunuh diri. Aduh, minum obat banyak, ataupun gantung diri. Tak gugur maharnya. Tak gugur. Tak gugur. Mesti kita bayar setengah. Aduh, kacau ni. Hah? Dia stres ke? Dia tak Stres. elok. Kan Dia kan Tengok kahwin gambar bakso. lain tu. Ha? Tengok depan-depan lain. Kacau ni. Tapi kalau seandainya si amah, ini hamba saya bunuh diri sendiri ataupun hamba saya itu dibunuh oleh Said sebelum menjima, maka maharnya tidak ada sama sekali, gugur. Tidak ada mahar berarti. Saya itu bunuh. Said membunuh hamba sayanya. Kiranya saya itu kahwin ke? Kahwin. Kahwin dengan hamba ni. Kahwin hamba. Saya Kahwin hamba tapi belum jima, bunuh. Adapun hamba saya itu dari pagi kahwin dengan Said, tiba-tiba malamnya bunuh diri sendiri, itu tidak ada maharnya. Gitu. Fatimah tanya tak ada balik lagi. Ha? Fatimah. Tahu tak? Tak Dia tahu. adik dia dah masuk. adiknya ada. Nak tahu kan, tak pasti. Datang tunggu ni, tunggu berdawas tak ada dia, hantar balik. Tak boleh lagi kurang lagi. Dah taubat balik. Dah taubat balik. Fatimah dah nak kahwin lah. Ni tanya ramai amat call budak-budak katanya kalau tak nak sambung jilid 2 sebabkan jilid 1 dah tak habis lagi. Betul kan? Kalau dia orang sambung bab nikah dengan Tengku macam tergantung lah sebab jilid 1 tak Mana segantung-gantung? Bab nikah paling nikmat bab tu. Waduh, kacau ni. sayang lah. Sebab dia orang bab 1 tak habis lagi. Lepas tu dengan Fatimah tak balik. Mana tahu.